Assalamualaikum. Saya bersama ahli kumpulan ini menekankan projek kami mengenai kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di kalangan penduduk luar bandar. Di sini saya menaraikan beberapa penyataan masalah yang berkait, antaranya adalah akses pendidikan yang terhad. Akses pendidikan yang terhad, ketersediaan sekolah yang terhad, jarak yang jauh, kekurangan infrastruktur pendidikan yang menyumbang kepada tahap pendidikan yang rendah dalam kalangan mereka. Pernyataan masalah yang kedua iaitu peluang pekerjaan yang terhad. Peluang pekerjaan dan penghasilan yang terhad di luar bandar menjadikan penduduk tempatan lebih terdedah kepada kemiskinan dari segi kekurangan kepelbagaian ekonomi, peluang pekerjaan dengan pendapatan yang rendah yang membawa kepada tahap pengangguran yang tinggi. Pernyataan masalah yang ketiga, infrastruktur yang kurang mendukung. Infrastruktur yang ketinggalan zaman seperti pengangkutan awam, kemudahan perubatan, kesulitan memperoleh perkhidmatan atau kemudahan teknologi terkini dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang sedia ada. Pernyataan masalah yang keempat, kekurangan sokongan kewangan. Kekurangan sokongan kewangan menyebabkan kesulitan memperoleh akses terhadap bantuan kewangan dan keterbatasan mendapat sokongan perkhidmatan sosial, menjadikan penduduk luar bandar lebih terdedah kepada kemiskinan ekonomi dalam menghalau usaha mereka untuk memulakan atau mengembangkan pendidikan mereka sendiri. Pernyataan masalah yang kedua, ketaksamaan jantina. Dalam setengah kes aspek, ketaksamaan jantina juga menjadi isu di mana wanita luar bandar mungkin menghadapi cabaran tambahan dalam peluang pendidikan dan pekerjaan yang sama rata. Faktor-faktor permasalahan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di kalangan penduduk luar bandar. Pertama sekali, kita perlu faham bahawa permasalahan ini adalah kompleks dan berkait rapat dengan keadaan sosial dan ekonomi setempat. Terdapat beberapa faktor yang telah dikenal pasti, antaranya ialah kekurangan peluang pendidikan. Akses terhad kepada institusi pendidikan berkualiti menyebabkan penduduk luar bandar menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pendidikan yang mencukupi. Ini kerana jarak jauh boleh menjadi penghalang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan akses pendidikan. Ini mewujudkan jurang dalam kemahiran dan pengetahuan kerana kekurangan kemudahan dan tenaga pengajar yang berkualiti boleh membataskan perkembangan kebolehan pelajar. Teknologi pendidikan mungkin tidak tersedia sama rata, yang seterusnya membawa kepada kekurangan peluang pekerjaan yang berkualiti. Pendidikan yang terhad boleh membawa kepada pekerjaan yang rutin dan berpendapatan rendah. Selain itu, faktor kedua ialah infrastruktur yang tidak mencukupi. Kurang kemajuan dalam pengangkutan awam kerana kekurangan rangkaian pengangkutan yang cekap dan berpatutan. Ini menyebabkan kesukaran dalam mobiliti dan boleh menghalang akses kepada peluang pekerjaan. Keterpencilan dalam akses kesihatan. Kemudahan kesihatan mungkin tidak mencukupi atau jauh dari kawasan kediaman, seterusnya menyukarkan akses kepada rawatan perubatan, dan kekurangan maklumat kesihatan boleh menghalang kepada usaha pencegahan. Kurangnya akses kepada teknologi moden kerana akses internet dan teknologi maklumat terhad dan menyebabkan ketidakupayaan untuk menerima pakai inovasi teknologi dalam pelbagai sektor. Ini merupakan halangan yang ketara dalam membangunkan potensi ekonomi masyarakat luar bandar. Seterusnya, keterbatasan peluang pekerjaan. Kekurangan industri dan peluang pekerjaan disebabkan kurangnya kepelbagaian ekonomi dan kebergantungan terhadap sektor tertentu. Peluang pekerjaan terhad yang boleh menyokong pertumbuhan ekonomi. Kesan pengangguran tinggi disebabkan kadar pengangguran disebabkan kekurangan peluang pekerjaan. Pendapatan rendah menghalang peningkatan kebajikan. Faktor keempat yang memerlukan perhatian ialah ketidaksamaan
dalam akses kewangan. Kekurangan akses kepada kredit dan sokongan kewangan untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka sendiri bermakna penduduk luar bandar kurang mendapat manfaat daripada ekonomi yang sedia ada. Ini menghalang pembangunan ekonomi masyarakat luar bandar dan menyumbang kepada ketidaksamaan ekonomi. Seterusnya, kurang keberbahagiaan ekonomi. Kebergantungan kepada sektor ekonomi yang terhad seperti pertanian dan perikanan tanpa keberbahagiaan ekonomi menyebabkan kestabilan pendapatan rendah dalam kalangan penduduk luar bandar. Oleh itu, langkah menggalakkan keberbahagiaan ekonomi perlu diambil kira bagi meningkatkan kestabilan ekonomi masyarakat luar bandar. Kita juga perlu mengambil kira faktor ketidaksamaan jantina, iaitu faktor ke-6. Ketidaksamaan jantina dalam komuniti luar bandar boleh menyumbang kepada ketidaksamaan ekonomi, terutamanya kepada wanita yang menghadapi halangan tambahan untuk pendidikan dan pekerjaan. Oleh itu, inisiatif untuk mengurangkan ketidaksamaan perlu diutamakan dalam usaha meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi. Seterusnya, kebergantungan kepada sumber asli. Kebergantungan yang berlebihan kepada sumber asli seperti pertanian tradisional boleh menyebabkan penduduk luar bandar terdedah kepada faktor risiko ekonomi yang tinggi seperti bencana alam atau turun naik harga komuniti. Justru usaha menggalakkan pelbagai sektor ekonomi perlu ditumpukan untuk mengurangkan risiko ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat luar bandar. Akhir sekali, kekurangan program pembangunan masyarakat yang menjadi faktor terakhir menyumbang kepada masalah ini. Kelemahan dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat dan inisiatif kelestarian ekonomi boleh menyebabkan penduduk luar bandar terpinggir daripada proses pembangunan. Oleh itu, perlu ada penekanan dan pemantauan yang lebih baik dalam melaksanakan program-program ini bagi memastikan impak positif kepada ekonomi masyarakat luar bandar. Secara keseluruhannya, faktor-faktor yang telah disebutkan tadi adalah berkait rapat dan perlu diambil perhatian serius dalam usaha mengatasi kemiskinan dan ketidaksamaan ekonomi dalam kalangan penduduk luar bandar. Seterusnya, kesan permasalahan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di kalangan penduduk luar bandar. Kesan permasalahan ini adalah meluas dan memberikan impak yang negatif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat terbabit. Dalam konteks ini, terdapat 8 jenis kesan permasalahan yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, ketidaksetaraan pendidikan. Yang kedua, pengangguran dan pendapatan yang rendah. Yang ketiga, kesejahteraan kesihatan yang terjejas. Yang keempat, keterpinggiran komuniti. Yang kelima, ketidaksetaraan jantina. Yang keenam, penurunan kualiti hidup. Yang ketujuh, kurangnya pembangunan ekonomi lokal. Dan yang ke-8, pemiskinan yang berterusan. Ketidaksetaraan pendidikan. Penduduk luar bandar yang menghadapi keterbatasan ataupun kebatasan akses pendidikan yang terhad berkualiti cenderung mengalami ketidaksetaraan dalam peluang pekerjaan. Ini menjadikan jurang pendidikan dan kemahiran antara penduduk bandar dan penduduk luar bandar menjadi semakin lebar. Seterusnya, pengangguran dan pendapatan yang rendah. Kurangnya peluang pekerjaan dan diversifikasi ekonomi di luar bandar menyebabkan kadar pengangguran yang sangat tinggi. Penduduk luar bandar yang bekerja dalam sektor-sektor yang terhad mungkin menghadapi pendapatan yang rendah dan tidak stabil. Seterusnya, kesejahteraan kesihatan yang terjejas. Akses terhadap kemudahan perubatan dan kejururawatan seperti hospital ataupun klinik terbatas boleh memberikan kesan negatif terhadap kesihatan penduduk luar bandar. Mereka mungkin mengalami masalah kesihatan kronik ataupun masalah penyakit-penyakit yang lain akibat kurangnya perkhidmatan kesihatan yang berkualiti.
Seterusnya, keterpinggiran komuniti. Kurangnya sokongan kewangan, peluang pendidikan dan akses kepada perkhidmatan asas menyebabkan keterpinggiran komuniti luar bandar dari proses pembangunan sosial dan ekonomi yang berlaku di kawasan bandar. Seterusnya, ketidaksetaraan jantina. Wanita di kalangan penduduk luar bandar mungkin menghadapi masalah ini dalam peluang pekerjaan dan pendidikan. Ketidaksetaraan jantina ini boleh memberikan impak yang negatif terhadap hak dan kesetaraan wanita ataupun penduduk-penduduk luar bandar. Selain itu, penurunan kualiti hidup. Penduduk luar bandar mungkin menghadapi cabaran dalam meningkatkan kualiti hidup mereka akibat daripada pendapatan yang rendah, kurangnya peluang pekerjaan dan kekurangan akses kepada kemudahan asas. Seterusnya, kurangnya pembangunan ekonomi lokal. Kebergantungan terhadap sektor ekonomi yang terbatas dan kekurangan usaha diversifikasi menyebabkan kurangnya pembangunan ekonomi di peringkat tempatan, memberikan kesan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi luar bandar. Yang terakhir sekali, pemiskinan berterusan. Kurangnya peluang pembangunan dan peningkatan ekonomi boleh menyebabkan pemiskinan berterusan dan menjadi cabaran untuk menghentikan siklus ataupun kemalut kemiskinan di kalangan kawasan penduduk luar bandar. Permasalahan ini sedang diberkuli oleh badan bukan kerajaan dan juga badan kerajaan. Yayasan Kebajikan Negara YKN. YKN adalah sebuah badan kebajikan yang diletakkan di bawah tugas Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Mereka terlibat dalam pelbagai program dan projek untuk membantu golongan miskin di luar bandar, termasuklah bantuan keuangan, latihan kemahiran dan bantuan berkaitan kesihatan. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah projek YKN Dialisis, Anjung Kasih YKN, sumbangan bantuan sosial, bantuan MyKasih Kapital dan lain-lain. Projek Perumahan Rakyat 1 Malaysia. Walaupun bukan NGO, Prima merupakan inisiatif kerajaan untuk menyediakan perumahan yang berpatutan kepada golongan berpendapatan rendah di luar bandar. Semua rumah Prima berharga antara RM100,000 hingga RM400,000 sahaja. Oleh itu, mereka yang berpendapatan rendah isi rumah individu atau bersama antara RM2,500 hingga RM15,000 dan menempati kaya-kaya lain layak untuk memohon skim ini. Yang ketiga, Yayasan Sultanah Bahia. Ia terlibat dalam pelbagai program pembangunan komuniti di Kedah, termasuk dalam bidang kesihatan, pendidikan dan kebajikan. Yayasan ini mempunyai dua peranan utama, iaitu sebagai ejen perubahan di dalam kerja-kerja kemasyarakatan melalui pendidikan, pembangunan komuniti, kesihatan, remaja dan belia serta inisiatif latihan. YSB juga berperanan memberikan geran kewangan kepada organisasi kebajikan lain di negeri Kedah untuk membantu mereka menjalankan aktiviti yang diceburi. Sebagai contoh, program Titian Bistari yang membantu meningkatkan tahap keupayaan murid-murid dari golongan berpendapatan rendah yang berpotensi di kawasan pedalaman di dalam mata pelajaran matematik, bahasa Inggeris dan sains. Dari segi kesihatan, pusat hemodialisis dibina bagi menyediakan tempat perubatan yang selesa dan untuk yang kurang berkemampuan. Selain dari tiga ini, projek Kosong merupakan projek pendidikan sukarelawan yang terlibat dalam membantu pelajar luar bandar meningkatkan prestasi akademik dan kemahiran mereka. Seterusnya, Yayasan Islam Kelantan. Ia mempunyai pelbagai inisiatif untuk membantu golongan miskin di Kelantan, termasuk bantuan keuangan, latihan kemahiran dan program pemulihan ekonomi komuniti. Selain itu, Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI). MARDI terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian dan taraf hidup petani di luar bandar. Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Perak. Ia terlibat dalam pelbagai program pembangunan komuniti di luar bandar, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kebajikan sosial.